Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk bagi pelajaran yang pertama bagi bidang Al-Quran ya. Okey, tajuk hari ini insya-Allah kita akan belajar tajuk mukmin yang bertakwa. Okey, sebelum kita pergi kepada topik hari ini, semua sihat? Alhamdulillah, insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada penyakit yang berbahaya dan juga insya-Allah kita akan terus bertakwa kepada Allah sebagaimana tajuk kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tajuk mukmin yang bertakwa berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey. Next. Sebenarnya siapa orang mukmin yang bertakwa? Siapa mukmin yang bertakwa? Adakah kita terdiri dari kalangan mukmin yang bertakwa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut? Jadi kita lihat, kita tengok, kita baca sama-sama siapakah ataupun apakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Jom kita sama-sama, okey? Baik. Jom kita cari jawapannya dalam ayat ini insya-Allah. Next. Okey, sebelum tu kita baca sama-sama dan Ustazah harap anak-anak Ustazah tengok tengok bacaan Ustazah dan juga sama-sama ikut Ustazah baca ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey, sebelum kita pergi kepada terjemahan ayat, maksud ayat, kita lihat dulu antara sebersedikit hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat ini. Ya, Ustazah percaya anak-anak pelajar tingkatan 1 ini telah pun belajar hukum tajwid semasa berada di sekolah rendah. Walau bagaimanapun hukum tajwid ini kita akan belajar seterusnya di peringkat menengah ya. Okey, kita tengok sama-sama ya. Okey, kita tengok dulu. Yang biasa-biasa anak-anak belajar ialah hari ini kita fokus kepada alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Okey ya. Jadi kita tengok dulu yang mana yang disebut sebagai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey, yang pertama Ustazah tanda dulu dengan warna merah ni alif lam qamariyah ya. Okey, yang ni pertama alif lam qamariyah. Perkataan al-kitabu ya. Okey, kenapa disebut alif lam qamariyah ni? Kita tengok. Ada perkataan yang dimulakan dengan alif lam dan huruf lam itu berbaris mati. Ni berbaris mati. Nampak? Okey. Kita tengok lagi mana lagi perkataan ataupun huruf kalimah yang disebut sebagai alif lam qamariyah. Okey, yang kedua. Kita tengok perkataan al-ghaib.
Al-ghaib. Okey, yang ni al-ghaib. Okey. Al-ghaib iaitu perkataan juga yang dimulakan dengan alif lam qamariyah, di mana huruf lamnya berbaris mati ataupun berbaris sukun. Next, mana lagi alif lam qamariyah? Okey, wabil akhirati. Okey, ini kita tengok alif lam qamariyah. Okey, perkataan akhirah ini juga dimulakan dengan alif lam dan lam tu berbaris mati. Okey. Lagi mana lagi alif lam qamariyah? Okey, ini al-muflihun. Okey. Okey. Alif lam perkataan al-muflihun yang dimulakan dengan alif lam dan huruf lam itu berbaris mati. So dalam ayat ini ada 4 kalimah yang berada dalam kategori alif lam qamariyah. Okey, baik. Anak-anak pelajar, kita tengok pula mana pula alif lam syamsiah. Okey, Ustazah tandakan dengan warna hijau lah pula ya. Okey, kita ambil warna hijau. Mana alif lam syamsiah? Macam mana kita nak kenal alif lam syamsiah? Juga perkataan yang dimulakan dengan huruf alif lam, cumanya perkataan alif lam tu tidak berbaris. Yang berbaris syaddah adalah bagi huruf yang ketiga. Saya tunjukkan contoh ni seperti as-salah. Okey, jadi kita tengok lam tidak berbaris, yang berbaris syaddah adalah baris yang huruf yang ketiga, huruf sad dekat sini ya. Jadi ini adalah contoh bagi kalimah yang disebut sebagai alif lam syamsiah, insya-Allah. Baiklah, bagi slide ini adalah menceritakan tentang ayat dan juga terjemahan. Okay, kita tengok satu-satu daripada ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3 ya. Okay, ayat yang pertama. Okay, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Maksudnya ialah alif lam mim ya, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Yang kedua, ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi. Maksudnya kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi nak tahu siapa sebenarnya orang yang bertakwa tadi kan? Allah nyatakan dalam ayat yang ketiga dan dalam ayat yang keempat. Okey. Siapa dia orang bertakwa? Yang pertama ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Okey. Pertama ialah siapa orang yang bertakwa, iaitu orang yang beriman dengan perkara ghaib. Apa sebenarnya perkara ghaib? Contoh perkara ghaib ataupun apa maksud perkara ghaib? Perkara ghaib adalah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, cuma boleh kita ketahui dengan melalui Al-Quran dan hadis ya. Kita boleh ketahui melalui Al-Quran dan hadis. Kita tak nampak perkara tersebut, tapi kita boleh ketahui melalui Al-Quran dan hadis. Contoh perkara ghaib ni apa dia? Contohnya adanya syurga, ada neraka, azab kubur, dosa, pahala. Contoh kan, kita tahu adanya dosa, adanya pahala, tapi kita nampak tak dosa dan pahala? Tak nampak kan? Jadi kalau kita beriman dengan adanya dosa, adanya pahala, maka bermaksud kita beriman dengan perkara-perkara baik. Yang kedua, siapa lagi orang yang bertakwa?
wa yuqimunas shalah. Siapa dia? Orang yang mendirikan solat. Solat yang wajib, yang kita perlu tunaikan. Solat ditambahi dengan pula dengan solat sunat. Siapa orang bertakwa? Orang yang menunaikan solat. Adakah kita menunaikan solat? Adakah kita mendirikan solat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Maka insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang bertakwa. Yang ketiga, Allah nyatakan lagi siapa lagi orang bertakwa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang yang membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya orang yang suka bersedekah lah, ya. Jadi dalam ayat ketiga ini ada 3 ciri orang yang bertakwa. Pertama ialah orang yang beriman dengan perkara gaib. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Dan yang ketiga, orang yang membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya orang yang bersedekah tadilah, ya. InsyaAllah. Okey, bagi ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey, ayat yang keempat dan juga ciri yang keempat bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan sebelum daripadamu. Okey, ini ciri yang keempat. Maksudnya beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Ciri yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Siapa lagi? Mereka yang yakin akan adanya hari kiamat. Yakin, kena yakin akan berlakunya hari kiamat. Orang yang yakin, orang yang percaya berlakunya hari kiamat, insya-Allah mereka tidak akan melakukan kemungkaran. Mereka tidak akan melanggar perintah Allah. Mereka tidak akan meninggalkan segala perintah Allah. Kerana dengan keyakinan hari kiamat, kita percaya bahawa sekiranya kita meninggalkan solat, Allah akan bagi balasannya di akhirat. Sekiranya kita membuat kebaikan, Allah bagi balasan ganjarannya di syurga nanti. Jadi dengan keyakinan kita dengan hari akhirat, insya-Allah kita terhindar daripada melakukan dosa. Kena yakin bahawa akan berlakunya hari kiamat. Seterusnya ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Orang yang ada 5 ciri tadi Allah kata, mereka akan mendapat petunjuk, dapat hidayah, ya. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang yang berjaya. Siapa tak nak jadi orang berjaya? Inilah, kita ambillah peluang untuk kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kelima ciri-ciri ini berada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat kepada intisari ayatnya. Apa yang nak dinyatakan dalam ayat ini? Ada 2 intisari ayat. Yang pertama ialah tidak ada sebarang syak wasangka kepada Al-Quran, ya. Okey. Jadi kita tak ada sebarang keraguan kepada Al-Quran. Tidak boleh ada sebarang keraguan. Tak boleh ambil sedikit ada ayat yang kita tidak boleh percaya, tak boleh, ya. Sepenuhnya ayat Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran itu sepenuhnya kita wajib jadikan dia sebagai panduan hidup. Yang kedua, Al-Quran adalah panduan hidup bagi orang yang bertakwa. Ni. Nak jadi orang yang bertakwa, kena jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dalam kehidupan kita, kalau dapat tidak, satu hari kita tetap kita ambillah masa sekurang-kurangnya untuk baca satu muka surat Al-Quran. Tak mampu baca satu muka surat, bacalah satu ayat, ya. Jadi sampai begitu sekali, ya. Sebab Al-Quran ini banyak
banyak syafaatnya bila kita di padang mahsyar nanti, ya. Kita nanti di padang mahsyar nak harapkan pahala yang ada pada diri kita belum tentu cukup. Memang tak cukup, ya. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran dekat dunia ini, Al-Quran akan bantu kita di akhirat nanti, insya-Allah, ya. Okey, jadi kita ulang balik. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat tersebut? Pertama, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ni perkara ghaib. Yang wujud tapi tak nampak dengan mata, cuma boleh diketahui melalui Al-Quran dan hadis, ya. Contoh malaikat ada dalam kiri kanan kita cakap benar ke, kita cakap bohong ke, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amalan kita, ya, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Yang kedua, ciri orang yang kedua mestilah menunaikan solat. Solat ini adalah tiang agama. Macam rumah lah. Rumah ni kalau tak ada tiang, runtuh rumah kan. Solat ni pada dalam diri kita, kalau kita tidak solat maka runtuhlah akhlak kita, runtuhlah kehidupan kita. Jadi jangan tinggalkan solat, sebab solat ini adalah yang menjadi peneguh kepada kehidupan kita. InsyaAllah dengan adanya solat, kebahagiaan dunia tetap kita dapat, kebahagiaan akhirat apatah lagi, ya. Yang ketiga, menginfakkan harta. Ni saya baru tingkatan satu saja, tak ada harta, bukan maksud begitu. Sebagai harta infak ni tak semestinya dengan duit lah, dengan harta. Nak sebut harta ni memanglah kita tak banyak harta, mungkin dengan kederat, mungkin dengan senyuman. Kederat ni kadang-kadang dengan kita semua ada empat apa panggil, maknanya dengan kederat yang kita ada ni, kederat kita bantu orang, dengan bantuan itu juga merupakan infak, ya. Sedekah kita kepada orang. Yang keempat, beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab Allah yang lain. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Masya-Allah. Kalau kita lihat pada apa yang berlaku pada hari ini, kita rasa seolah kita berada di penghujung dunia dah, ya. Macam-macam dah Allah tunjukkan kepada kita, ya. Kalau kita tengok tanda-tanda kecil kiamat semua dah habis, semua dah keluar dah, ya. Dan kita hanya menunggu tanda-tanda besar akhirat. Jangan sampai pada masa ketika berlaku hari kiamat tu nanti barulah kita rasa nak tersedar, masya-Allah. Jadi kita anggapkanlah apa yang berlaku pada hari ini sebagai yang Allah berikan musibah kita pada hari ini, menjadikan kita muhasabah diri, ya Allah ya Tuhanku, setakat mana sebenarnya apa yang kita dah ada, bekalan kita yang dah ada untuk menuju ke hari akhirat, ya. Okey, jadi Ustazah percaya anak-anak pelajar telah pun perolehi apa yang dimaksudkan dengan mukmin yang bertakwa dalam ayat di atas, kan. Jadi kita buat sedikit tugasan. Ustazah ada sedikit tugasan untuk anak-anak. Cuba lihat dalam buku modul lengkap inovasi itu pada muka surat 2. Iaitu tugasan pertama ialah baca dan hafaz ayat dengan makhraj yang betul, lancar dan bertajwid. Siapa dalam kalangan ni yang tak boleh membaca Quran, tolong maklumkan pada Ustazah, ya. Okey, siapa yang boleh baca, terus bacakan dengan lancar, ya. Yang masih lagi gagap ataupun masih lagi belum ada kemahiran membaca Al-Quran, nanti inform balik Ustazah, ya. Yang kedua, buat latihan muka surat 3 dan 4. Setelah selesai ambil gambar dan send balik ke Ustazah melalui TG ataupun Telegram, ya. Untuk itu sekian saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.